Hai guys, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan saya yang disayangi di Malaysia. So video hari ini adalah dalam bahasa Melayu. Sorry guys, today's video will be in Malay with English subtitle. So if you wish to continue watching this video, please continue watching it. I will be sharing in English subtitle. So video hari ini memang special untuk kawan-kawan Muslim saya di Malaysia. So saya tahu anda sudah tengok saya punya title yang saya mention buah kurma di bulan puasa, especially bulan Ramadan. So, sebelum saya continue dengan topik hari ini, biar saya introduce diri sendiri saya dulu. Saya seorang nutritionist. So all this information yang saya share hari ini adalah dari segi nutritionist point of view. I believe ramai tahu tentang buah kurma benefit. Semua information dekat sini saya akan share lebih lanjut. Lepas tu cara pengambilan. Lepas tu yang those tak suka makan, maybe saya lepas tengok video ni, maybe korang akan rasa macam nak try jugalah. Maybe 1 biji ke 2 biji ke saya nak cuba dululah. Okay. So sebab tu saya buat video hari ni. Sebelum saya explain lebih lanjut tentang buah kurma waktu puasa, so saya akan divide dia punya topik ni sebagai soho dengan iftar. Sebab waktu ni kan semua orang akan makan. Dekat in between tu tak ada siapa akan makan. So sebab tu saya tak nak touch dekat yang in between area tu. In between area memang tak akan makan apa-apa. Lepas tu tak akan minum air. Lepas tu kebanyakan macam akan mengaji. So area ni saya tak nak touch. Kita tengok bahagian soho tu dulu. Soho tu memang kebanyakan akan makan buah kurma at least 2 biji. Pasti akan makan 2 biji. Yang tu macam confirm akan ada. Tapi ada yang tak suka makan kan. So yang ni pula bahagian yang soho ni. Kenapa kena makan buah kurma? Okay, buah kurma ni dia tinggi dengan zat serat. So zat serat ni memang important fiber kita panggil dalam bahasa Inggeris. Fiber ni akan menjadikan kita rasa kenyang untuk masa yang lebih panjang. So biasanya kalau anda makan macam buah kurma lepas tu minum air kan, anda selalu akan rasa macam lebih kenyang untuk masa yang lama. So sebab tu kita advise untuk makan buah kurma bulan puasa ataupun macam maybe dari segi Muslim dalam Al-Quran tu semua memang dah ada kan. Dulu Rasulullah Nabi tu memang dah macam start practice makan buah kurma. So yang ni yang saya dengar dulu dari kawan-kawan saya. So information ni memang dah ada, dah macam dah diajar untuk next generation. Tapi ada yang macam start berapa macam, alah buah kurma ni tak berapa sedap kan. Macam ada yang rasa macam tu. So sebab tu kita kena re-share balik information. So salah satu sebab kenapa di-encourage untuk makan buah kurma ni sebab zat serat tinggi. So dalam saya juga ada baca research, dia ada bagi tahu dalam medjool date. Medjool date ni saya tak tahu dalam bahasa Melayu dia orang panggil apa. Memang buah kurma ni ada banyak jenis. Salah satu jenis yang saya baca ni medjool date. Medjool date ni, 2 biji medjool date ni dia punya berat agak-agak macam 48 gram. Dalam 48 gram dia mengandungi dalam 3 gram zat serat. So, dalam seharian kita memerlukan dalam 25 gram hingga 30 gram zat serat, fiber. So, yang ni kalau dah makan pagi tu macam dah makan 2 biji buah kurma tu dah dapat 3 gram. Lepas tu kita juga ada makan sayur, lepas tu buah lain juga kan. So, yang tu semua akan contribute jugalah. Lepas tu lagi nanti waktu iftar tu pun kita akan makan lebih banyak buah, lepas tu sayur juga. So, semua ni akan contributekan dalam 25 gram hingga 30 gram. Tapi bukan sebab tu saja kita encourage untuk makan buah kurma untuk soho, tapi buah kurma juga mengandungi banyak jenis zat-zat yang kita perlukan. So kalau nak tahu lebih lanjut tentang health benefit dates ataupun kebaikan buah kurma untuk kesihatan, anda boleh pergi dekat description box below saya ni. Saya ada share satu lagi video tentang health benefit dates. Boleh menonton video tu, saya ada explain lebih detail lah. So kalau nak tahu apa yang nutrien yang mengandungi dalam buah kurma ni. So sebab tu kita encourage untuk ambil waktu soho. Dan lepas tu third reason pula. Third reason pula sebab dia juga mengandungi sedikit karbohidrat
bukan sedikit lah sebenarnya kan. Kalau buah kurma yang dah dikeringkan, dia punya karbohidrat level tu lebih tinggi. So memang dia mengandungi lebih banyak karbohidrat. So di karbohidrat juga akan digunakan sebagai kita punya tenaga dalam badan. So satu lagi information tentang fiber. So waktu puasa biasanya macam ramai tak boleh minum air. So disebabkan tak boleh minum air, kita akan menghadapi satu tahap yang dipanggil sebagai dehydration. Dehydration tu maksudnya macam tak cukup air dalam badan. So fiber ni jenis yang boleh serap air, lepas tu dia boleh simpan sikit. So dia akan kurangkan sembelit ataupun constipation. Lepas tu dia juga akan tolong untuk hydratekan badan kita balik juga. Okay. Lepas tu pula, iftar. So, waktu iftar biasanya akan start minum air ataupun anything macam liquid form kan, macam sup ke apa-apa kan. So, biasanya akan start dengan minum air, lepas tu 2 biji buah kurma. Tapi ada yang tak praktis lah, sebab saya pernah dengar dari kawan-kawan saya juga, dia orang kata, dia orang biasanya makan buah kurma waktu soho je, tak makan untuk iftar. Tapi ada yang macam makan untuk waktu soho dengan waktu iftar juga. Kalau tanya dekat saya, apa kebaikan makan buah kurma waktu iftar? So, as I mention, waktu early dulu untuk soho tu sama je kita apply balik dekat sini. Sebab waktu iftar tu kita ni lapar sangat. Kadang-kadang ada macam dah macam beridam nak makan. Saya nak makan inilah, saya nak makan kuih tu lah, saya nak makan nasi ayam lah. Kan sudah mengidam banyak jenis makanan. So, kita akan beli makanan dekat Bazar Ramadan juga banyak jenis kuih-kuih. Lepas tu banyak jenis nasi. Lepas tu banyak jenis makanan tau. Macam saya pernah cuba juga puasa dengan kawan saya dulu. Just nak macam bagi company dengan kawan-kawan muslim saya dulu. Waktu tu saya macam follow dia orang macam puasa je dari awal pagi sampai petang. Lepas tu waktu dah petang-petang tu sikit macam lapar sangat. Ikut kawan dekat Bazar Ramadan tengok banyak jenis makanan kuih tu semua. Rasa macam sedapnya semua nak makan. Memang rasa macam tu. So saya memang tahu perasaan yang semua kawan-kawan yang tengok makanan tu rasa mengidam. So, kalau kita macam mengidam, kita ada high potensi untuk overeating. Ataupun kita panggil sebagai binge eating. Macam kita macam emotionally lapar sangat. Kita rasa macam nak makan semua, kita akan makan lebih banyak. Sedapnya yang ni, saya nak makan ni, saya nak cuba ni. Kita akan beli banyak, lepas tu makan banyak. So, untuk kurangkan over eating ataupun binge eating, kita encourage. Saya akan encourage untuk makan 2 biji buah kurma lah. Lepas minum air, makan 2 biji buah kurma. Lepas tu ada yang pergi sembahyang dulu. Saya pernah nampak jugalah kawan-kawan saya ada yang pergi sembahyang dulu. Tapi ada yang macam makan dululah sebab dia orang tu lapar sangat kan. Dia orang akan pergi makan dulu. Lepas tu baru akan pergi sembahyang. So yang tu up to you guys. Tapi macam 2 biji buah kurma ni akan membuatkan rasa macam tak overeating. Kenapa? Sebab dia ada zat fiber ataupun zat serat. So fiber ni akan menjadikan kita rasa lebih cepat kenyang. So sebab tu macam waktu iftar tu kalau boleh makan 2 biji buah kurma, relax, sembahyang dulu. Lepas sembahyang boleh je makan makanan yang biasa anda makan untuk iftar. So yang ni memang tips untuk yang siapa-siapa nak kurangkan berat, memang nak kontrol makanan tu semua kan. Yang ni tips untuk orang yang siapa-siapa nak memang nak maintain, nak jaga, tak nak macam overeating. Cuba. Ataupun cuba makan buah lain pun boleh jugalah sebab buah lain pun kan ada zat serat. Tapi kalau nak compare dengan nutrien lain, kurma lebih banyak. Sekarang ni saya nak bagi tips pula. Tips cara nak makan buah kurma. Dan tips ni dari segi just ambil 2 biji kurma lepas tu makan terus kan. Yang ni tips nak macam jadikan buah kurma tu lebih menarik nak makan. Lepas tu lebih sedap nak makan kan. So macam siapa-siapa yang tak suka makan buah kurma boleh cuba method ni jugalah. Macam maybe akan rasa macam sedap jugalah buah kurma ni. So nak bagi encouragement ataupun nak bagi suggestion cara pemakanan. So biasanya kalau ada siapa-siapa yang tak suka makan buah kurma, maybe dia orang akan bagi tahu sebab dia tu manis sangat. So kalau rasa macam manis sangat,
Ada dua cara anda boleh cuba. Satu adalah cuba macam rendamkan buah kurma dalam air biasa je dalam sejam ke ataupun dalam overnight. Tidak macam rendam, dia akan serap lebih banyak air, makan je terus. So waktu tu macam rasa macam tak berapa manis lah. Minum juga air tu sekali sebab dah ada banyak zat mix dengan air tu juga. Lepas tu kalau saya suruh rendam dulu, lepas tu next day makan ataupun rendam untuk 1 jam, 2 jam, ada yang fikir macam ada tak cara lebih senang? Boleh. Apa yang kita boleh buat adalah boleh prepare date paste ataupun kurma paste. Setiap kali nak macam soho ke atau iftar, ambil je dalam 1 tablespoon, mix dengan 1 gelas air, minum je terus. Lepas tu tips satu lagi. Yang ni pasti ada orang akan suka tanya, boleh tak saya mix saya punya kurma paste ni dalam susu? Okey, kalau susu, saya lebih banyak encourage untuk gunakan susu oats milk ke ataupun almond milk ke ataupun plant based milk lah daripada gunakan cow's milk ataupun susu lembu. Susu lembu sebab dalam kurma ada zat besi. Lepas tu dalam susu juga ada kalsium. Lepas tu kalsium dengan zat besi, dia boleh ada blocking. Blocking tu macam kalsium boleh block zat besi absorption. So sebab tu kita tak encourage untuk mix kurma dengan kalsium ataupun susu sekali lah. So tapi kalau still nak macam guna susu, cuba guna susu plant based. Letak sedikit serbuk kayu manis ataupun kita panggil sebagai cinnamon powder. Okey, macam maksudnya just ambil sedikit cinnamon powder ataupun serbuk kayu manis, just taburkan atas susu kurma, lepas tu mix, boleh minum. Taburkan tu maksudnya bukan macam Milo dinosaur. Okey, Milo dinosaur tu macam kita letak banyak Milo atas Milo kan, Milo drink kan. Yang tu bukan macam tu ya. Kita macam taburkan dalam half teaspoon hingga 1 teaspoon cinnamon powder saja. Bukan macam Milo dinosaur. So jangan salah faham. So kenapa saya suruh guna kayu manis? Kenapa saya suruh add kayu manis daripada add something else? Sebab kayu manis ni ada vitamin C dalam dia. Vitamin C ni akan menolong iron untuk serap dalam badan kita. So next tips adalah, kalau anda guna spices kan, nak activate ingredient dalam spices ni, kita selalu memerlukan panas ataupun heat. So kalau nak macam guna cinnamon dalam susu, apa anda boleh buat adalah panaskan. Boil dulu susu tu, lepas tu letak cinnamon dalam susu, bagi dia macam mix dengan heat, lepas tutup dulu, bagi dia sejuk sikit, lepas tu masukkan kurma, mix, lepas tu boleh minum. Lepas tu yang ni tips yang saya paling suka, saya tak ada blender lah dekat rumah. Saya dekat hostel tak ada blender pula. So macam kalau ada soalan macam ni, lagi senang, tak perlu rendam-rendam dalam air apa-apa. Tak perlu rendam lama-lama dalam air. Kita just ambil buah kurma, keluarkan biji dia ataupun beli je yang dah keluarkan biji dia tu. Lepas tu dah keluarkan biji dia, kan ada macam kita dah belah, lepas tu keluarkan biji dia, letak peanut butter ataupun almond butter dalam tengah-tengah dia tu, boleh makan. Kalau nak juga cuba dengan walnut, boleh try. Sebab saya pernah cuba dengan red date, letak dengan walnut dekat tengah-tengah, saya cuba makan kan, memang sedap. Maybe saya akan cuba upload lebih banyak resipi yang prepare stuffed kurma. Stuffed kurma tu macam letak something dekat tengah-tengah, lepas tu kita makan. Macam lagi sedap kan. Maybe saya akan cuba try upload lebih banyak video untuk cara makanan buah kurma lah untuk iftar dengan soho. Dan last kali, siapa-siapa yang memang tak suka makan buah kurma, saya boleh bagi tahu dekat semua kawan-kawan saya ni, macam cuba makan at least macam 1 biji ke, ataupun sikit-sikit ke, ataupun rendam. Cubalah macam, cuba try 15 kali. Tapi lepas try 15 kali pun memang tak suka buah kurma ni. Memang tak suka rasa dia tu. Maybe saya akan bagi tahu why not use chia seed ke. Macam chia seed tu rendam dalam air, minum terus. Ataupun jadikan chia seed puding macam tu lah. Tapi
dia pun ada banyak fiber juga kan, so boleh ambil in that way. So sebelum saya habiskan video hari ini, saya ingin mengucapkan semua kawan-kawan Muslim saya di Malaysia selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa. Sekali lagi, bye-bye. Selamat berpuasa semua. Bye-bye.